Keindahan biodiversiti alam, sama ada flora atau fauna ciptaan Tuhan, sentiasa memukau pandangan mata. Seluruh rantaian kehidupan termasuk manusia bergantung padanya. Namun, sejauh manakah ia dapat bertahan? Rentetan berita kebelakangan ini berkaitan bencana alam dilaporkan di seluruh dunia, terpalit juga di Malaysia. Tanggal 21 Februari 2022. Tatkala senja kian menyapa, ribut tiba-tiba melanda negeri Melaka, terutama di daerah Alor Gajah dan Melaka Tengah. Penduduknya bagaikan berhadapan mimpi buruk. Tidak sampai 10 minit, sebanyak 85 rumah di Kampung Belimbing Dalam mengalami kerosakan. Kebanyakan kehilangan bumbung di bawah angin, penghuninya basah kuyup. Tetapi syukur tiada nyawa diterbangkan dalam bencana alam ini. Keluarga Rahmat Alus antara yang teruk terjejas, sehingga teratak kecil mereka tidak boleh diduduki buat sementara waktu. Kejadian sebegini tidak pernah berlaku sepanjang 3 generasi keluarga ini bermastautin di sini. Yang ribut cuma dia angkat atau berderap sekali. Tengok ni ada jatuh ke depan. Habis orang tu bangun ni pula dia angkat. Sekejap masa kejadian tu terlalu pantas. Dalam katanya bila roboh ni semua dah lari ke depan pintu sana. Bila lari depan semua dah belonggu lah adik-adik kan, anak buah semua. Yang masa tu menjerit-jerit lah. Anak buah semua menjerit apa semua. Saya ni yang boleh saya lawan azan ni lah. Lawan azan ni tak hirau lagi. Habis depan ni pula dia angkat. Lari ke depan sampai lari ke depan rumah ni. Keadaan masih lagi angin kuat. Hujan dengan ribut dengan kilat, talian telefon semua putus. Kita tak dapat nak hubung dengan siapa kan. Kita semua boleh tawakal lah duduk macam tu lah. Nak menunggukan reda angin ni. Rahmat membuat andaian bahawa kejadian yang menimpa kampungnya ini berkaitan dengan pembangunan yang telah banyak menelan penangkis bencana, iaitu bukit dan belantara. Hutan semua dah tolak, dah naikkan perumahan apa semua. Maknanya keadaan cuaca tu tak ada tahan. Macam kata angin tu datang dulu ada bukit, mana bukit tu bertahan. Angin tu pesong, dia pesong ke sana, pesong ke sini. Tapi sekarang dah keraku sampai bukit dah tak ada, apa dah tak ada, angin tu terus datang. Maknanya kita macam mana pun kita kena hadap lah. Mac 2022, penduduk Taman Bukit Permai 2 Ampang Selangor dikejutkan dengan bunyi dentuman yang sangat kuat pada lewat petang. Sebahagian bukit yang tersegam elok di belakang taman telah menyembah bumi. Sekelip mata telah menjejaskan 15 buah rumah, 10 kenderaan dan yang paling menyedihkan, 4 nyawa telah terkorban. Muhammad Sharif Jiran adalah antara mangsa tanah runtuh ini. Tragedi meruntun jiwa ini membuatkan Sharif sangat sedih, terutama tidak dapat menyelamatkan jiran yang rapat dengannya. Selain harta benda, mengalami kerosakan yang teruk. Bila letupan yang pertama, saya dengar, kenapa letupan ini sangat kuat dan hampir dengan rumah saya. So, saya keluar ke rumah. Dengar letupan yang kedua. Letupan kedua, saya dah nampak pokok yang ada vibration, dah bergegar tu. Saya dah nampak. Jadi dalam masa tak sampai 1 minit, landslide yang pertama dah turun. Dia tak sampai ke rumah saya nampak lumpur tu ada di depan sini lah. Ketika slide yang pertama tu, saya rasa penduduk sini masing-masing terkejut dan nak tengok apa yang berlaku. Jadi diorang keluar di atas jalannya. Dalam 1 minit tu juga berlaku runtuhan yang kedua. So nampak dia slide tu turun, so diorang semua dah menjerit. Dengan saya pun lari. So limpahan dia tu baru dia pergi rumah saya.
Berpengalaman dalam dunia kontraktor perumahan, Sharif bagaikan boleh menghidu perkara yang tidak diingini akan berlaku. Dan dia pernah meluahkan kerisauannya gara-gara permasalahan longkang di atas bukit itu dengan taburan hujan yang di luar jangkaan. Di dalam belukar itu ada banyak longkang. Jika longkang ini retak sajalah, tetap bila retak saja air akan masuk dalam. Memang sedikit, tapi kalau 10 tahun dia akan melembutkan struktur itu. Dengan hujan yang menjadi banyak, berapa banyak dia nak resap sana. Itu sebab bila dia runtuh itu kita nampak struktur tanah itu sangat lembut. Kekerapan bencana alam yang menimpa ini membuatkan Majalah 3 terpanggil untuk mendapatkan kupasan lanjut mengenai keadaan cuaca di Malaysia. Kami telah ke Jabatan Meteorologi Sepang Selangor bertemu dengan Nik Muhammad Ridwan Nik Osman yang mempunyai pengalaman dalam bidang berkenaan selama 16 tahun. Nik mula meminati dunia meteorologi gara-gara keinginan mengetahui mengapa negeri kelahirannya, Kelantan, dilanda banjir hampir setiap tahun. Melalui perkongsiannya, isu perubahan cuaca telah lama diperbincangkan dan banyak negara mengalami impaknya. Malaysia tidak terkecuali. Cuma kitaran iklim negara ini belum bertukar kepada ekstrim. Kalau kita tengok pada cuaca yang kita alami sekarang ni, bermacam-macam cuaca yang kita alami, memang tidak dinafikan dia adalah sedikit sebanyak berpunca daripada perubahan cuaca. Yang mana kesan perubahan cuaca atau iklim ni dia boleh menyebabkan kenaikan suhu dan juga corak cuaca di negara itu sendiri. Punca perubahan iklim ni kita boleh dibagikan kepada dua lah. Iaitu punca semula jadi dan juga punca daripada aktiviti manusia. Tapi kajian terperinci perlu dilakukan untuk mengetahui dengan tepat lah sama ada perubahan iklim ni disebabkan oleh keragaman iklim itu sendiri ataupun disebabkan oleh manusia. Majalah 3 juga telah ke Pusat Hidrografi Nasional PSN Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang mempunyai kepakaran mengkaji pasang surut aras laut bagi mendapatkan sudut pandangan lain. Komander Muhammad Khairuni Muhammad TLDM, Ketua Staf Meteorologi dan Oceanografi MITOC Pertahanan bersetuju dengan kajian saintis antarabangsa bahawa paras air laut seluruh dunia kini sedang mengalami kenaikan kesan pencairan ais kutub utara dan selatan. Ini ekoran perubahan iklim yang boleh membawa kepada banjir. Saintis kawasan dunia telah mengkaji keadaan sea level rise berkemungkinan disebabkan oleh ice melting di kutub utara dan kutub selatan dan pemanasan global. Tidak nafikan juzuk ais pasang surut ini juga mengalami perubahan yang ketara. Di Malaysia, kajian PSN telah membuat kajian secara mendalam. Kenaikan paras air melalui data-data sedia ada adalah antara 1 mm ke 10 mm setiap tahun. Sekiranya untuk jangka masa panjang, keadaan ini akan memberikan kesan besar kepada kawasan-kawasan pesisir pantai. Dan kawasan kebumbangan pesisir pantai akan mengalami kawasan limpahan air disebabkan oleh kenaikan air yang pada jangka masa panjang ini. Manakala pertemuan kami bersama Profesor Dr. Ahmad Ismail, Presiden Persatuan Pencinta Alam Malaysia, membuahkan unjuran bahawa Malaysia memerlukan perancangan pembangunan yang lestari supaya dapat mengurangkan impak perubahan cuaca. Perubahan iklim yang melibatkan curahan hujan yang berlebihan ini mungkin dapat kita kurangkan ataupun fungsi hutan ini, gunung genang ini boleh membantu untuk mengurangkan bencana yang kita ceritakan pada tiap-tiap tahun tentang banjir. Katakanlah banjir, kita lihat air, kita lihat sungai dan hanya Jabatan Parit dan Salarian saja yang terlibat. Sebenarnya Jabatan Perhutanan juga terlibat. Jabatan Geologi juga dalam pemetaan jenis-jenis tanah. Mereka boleh memberi nasihat yang tepat dan mereka ini sepatutnya digabungkan supaya memberi pandangan dalam penyelesaian masalah.